Satu ruang bandar. Tiga kepala. Satu pencabar. Dek, korang tahu tak apa yang penting dalam reka bentuk bandar? Ilmu lah, teori kena betul. Ya, experience lagi penting. Baru feel the street. Dua-dua salah, Bil. Yang penting, hati kena baik. Alamak, cerita. Satu ruang bandar, tiga kepala di meja idea. Assalamualaikum. Selamat datang ke episod sulung kami, Magic Idea. Okey, untuk cabaran episod ini kita berada di Kampung Pandan. Terbentang luas lautan ilmu menunggu untuk ditimbang. Kampung Pandan adalah tanah tumpah darahku. Di sinilah aku membesar sehingga besar begini. Jadi cabaran ni amat bererti bagiku. Kampung Pandan ni saya kenal by reputation. Bagi mereka yang membesar kat Kuala Lumpur, mustahil tak kenal Kampung Pandan. Kampung Pandan ni ramai tokoh-tokoh yang asal daripada sini. Contohnya Dr. Dahari, Sarip Dol. Itu kampung dusun. Kampung dusun. Oh, sudah tukar ke? Kampung Pandan ni kawan kenal dua benda je. Diorang tafu, kari kepala ikan. Dah makan belum? Dia kata kita ada cabar hari ni. Itulah aku dengar yang dia punya sketch, dia punya lukisan lakaran dia tu mampu membuat orang menangis, weh. Dahsyat. Orang kata dia ni budak sungai besi lah. Oh, sikit besi. Yang kawan tahu, dia hanyalah dia graduan yang lulus kursus rotu selama 3 tahun kat ITN. Dan graduate. Yes. Dahsyat, weh. Dahsyat. Bukan sembarangan. Ni jagi dia sampai ni. Hidup tu. Itulah. Dia kawan gentar ke dengan cabaran dia nanti. Okay, so pencabar kita pun dah sampai. Jadi apa cabaran kita pada kali ni? Tugasan bagi minggu ini adalah anda diminta untuk menghasilkan reka bentuk taman permainan di Jalan 2 Kampung Pandan. Bersebelahan tapak kajian terdapat dua jalan utama yang telah diwartakan di bawah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, iaitu Jalan Tever dan juga Jalan 2. Kawasan tapak kajian merupakan sebuah kawasan hijau yang dikelilingi oleh beberapa kawasan tumpuan dan juga mercutanda, iaitu Masjid Ar-Rahimah, Tesco Extra Ampang, Pencawang Elektrik dan juga Sekolah Kebangsaan Tun Hussein On. Di samping itu, bagi peminat kari kepala ikan, ia juga terletak berhampiran dengan salah satu restoran terkenal di situ, iaitu Restoran Kari Kepala Ikan Kampung Pandan. Dan akhir sekali, terdapat juga komuniti yang terdekat, iaitu Residensi Pandan Mas 2. Kawasan tapak kajian merupakan kawasan hijau yang berukuran 1,500 meter persegi yang telah diwartakan di bawah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sebagai tapak permainan. Kawasan tapak kajian juga menjadi kegunaan harian masyarakat setempat dan juga amat sesuai untuk dijadikan sebagai hub mahupun kawasan tumpuan di situ. Anda diberi masa sebanyak 48 jam untuk menyiapkan tugasan ini. Hasil reka bentuk akan dibentangkan kepada wakil komuniti untuk dinilai. Undian akan dibuat bagi memilih juara episod bagi minggu ini. Kalau ikut cabaran ni, kita kena buat reka bentuk taman permainan di Jalan 1 dan Jalan 2. 48 jam. 2 hari lah.
present dekat community. Telan. Telan je. Telan. Okey ya. Cik Rafi macam mana? Okey, tak ada masalah. Okey eh. Saya suruh coba dah. Ni makanan awak semua ni kan? Oh. Hai. Kita tengok nanti. Kampung Pandan ni dia adalah tanah Rizab Melayu sebenarnya. Dia asal dia tahun 1953, ikut cerita daripada datuk aku lah. Asalnya orang Kampung Pandan ni asal daripada tapak parlimen sekarang. Jadi diorang berpindah daripada tapak parlimen apabila parlimen nak dibina masuk ke Kampung Pandan pada tahun 1953. Jadi bila merdeka, kita ada wilayah persekutuan Kuala Lumpur, menyebabkan Kampung Pandan ni terpecah dua. Jadi dia adalah satu kampung yang ada di dalam dua negeri, iaitu Kampung Pandan dalam tu dia adalah kampung bahagian Selangor. Yang Kampung Pandan luar ni bahagian KL lah. Dah tu cuti macam mana pula? Kalau cuti kita sawuk lah dua-dua. Jadi pada masa arwah Datuk buka tanah dekat Kampung Pandan ni, masa tu yang menguruskannya adalah Tun Razak. Tun Razak diuruskan yang mana setiap family tu dia dapat suku ekar tanah. Jadi dia ada persamaan lah dengan broad acre daripada Federal Right. Jadi asal kawasan ni adalah pelumbungan biji timah. Jadi tanahnya ditambak. Jadi pokok pertama ataupun tumbuhan pertama yang tumbuh adalah pokok pandan. Itu pasal nama dia Kampung Pandan. Tak ada apa pandan sini. Dah buat nasi lemak. Yang kau bedal dari pagi tadi apa? Nama saya Haji Abdul Rahim bin Tahir. Sebenarnya saya adalah pengurusi Persatuan Penduduk Jalan 1 dan 2 ni lah, tempat ni lah. Kalau kita tengok semangat kejiranan di sini masih ada lagi lah. Setiap penduduk yang ada di sini masih bergotong royong lah. Kalau ada apa-apa sambutan kita buat, ada macam kahwin ke apa, kita masih ada sikap gotong royong lah. Tempat ni telah diwartakan oleh Dewan Bandaraya, telah diwartakan sebagai kampung warisan oleh Bandaraya lah. Taman ni adalah sebuah taman yang diurusi oleh Dewan Bandaraya. Mana taman ni memang baguslah untuk persekitaran kawasan untuk budak-budak bermain. Harapan bagi saya kalau tempat ni dibangunkan macam landscaping yang cantik, mana ada tarikan sikit lah. Lagi sikit dia akan menaikkan nama kampung. Dia tengok taman ni cantik, bersih, beratur. Jadi nama tu naik sikit lah. Kata orang, biar mati anak, jangan mati adat. Tapi kalau anak mati, siapa nak sambung adat? Itulah berlaku kat sini. Kemudah sampaian dia tu agak sukar lah. Ada dua perkara yang aku suka. Yang pertama, pokok asal yang menjadi sebagai struktur sokongan. Dari segi kanopi, dia memberi teduhan. Jadi dia memberikan keselesaan dari segi suhu. Yang keduanya adalah aktiviti-aktiviti sokongan yang ada kat sekitar kawasan ini dalam bentuk perniagaan, apa yang kita panggil sebagai small grain businesses, yang mana ianya memberikan sokongan kepada kanak-kanak dalam membentuk aktiviti lebih dinamik lah. Namun begitu, ancaman yang kita dapat lihat, macam yang kita boleh tengok dekat belakang aku ni, benda yang kita dapat lihat, trafik adalah sangat dominan di sini. Pergerakan terutama sekali apabila kita berada di waktu puncak, yang mana orang balik kerja ataupun waktu orang pergi kerja, ianya akan memberikan ancaman dari segi kemudah sampaian kepada kanak-kanak yang ataupun masyarakat yang cuba melakukan aktiviti di sekitar kawasan ni. Jadi dia bagaikan sebuah pulau yang dikelilingi oleh arus pergerakan kenderaan yang sangat sibuk. Cantik kan? Cantik kan? Cantik ni bergantung kepada apa yang kita lihat. Macam yang kita boleh lihat, Kampung Pandan ni unik. Apa sebab dia? Sebab dia satu enclave yang kecil. Tapi sekarang ni dia dah dikepung oleh beberapa high-rise development yang semakin lama semakin banyak mendominasi kawasan Kampung Pandan. So, in the end, apa yang tinggal untuk penduduk Kampung Pandan? Kawasan Kampung Pandan ni, overall population dia sudah hampir melebihi 10,000 orang penduduk. Setiap lapisan komuniti yang ada di sini masing-masing ada keperluan sendiri, ada kemahuan sendiri. Yang pada penghujungnya kita tak tahu siapa punya keperluan, siapa punya kemahuan yang kita akan penuhi. Diversity ni bagus, tapi bila ada terlampau banyak sangat keperluan diversity, akan ada orang yang terabai. Siapa yang akan terabai? Kanak-kanak. Adilkah kita kepada kanak-kanak yang satu hari nanti bakal menjadi
orang yang akan mewarisi tanah air kita. Okey, tapak kajian kita ni adalah terletak tengah-tengah antara 3 institusi utama. Pertama adalah Masjid Al-Rahimah, Sekolah Agama Al-Sayuti, Sekolah Tun Hussein On. Tapak utama untuk pengunjung ataupun pengguna laluan berjalan kaki bagi kanak-kanak di kawasan sekitar ini. Isu utama kawasan ini adalah merupakan kawasan hijau yang paling penting untuk penduduk setempat. Oleh itu, isu utama adalah kawasan ini adalah meliputi kawasan ruang hijau. Antara perkara yang dilihat di Kampung Pandan Luar adalah karakter ataupun ciri utama yang terletak di kawasan hijau ni, yang mana terdapat pencawang bervoltan tinggi yang merentasi kawasan hijau ini. Dan ini memberi kesan kepada penggunaan kawasan ini sendiri, sama ada dalam konteks yang positif dan juga konteks yang negatif. Sebagai contoh, terdapat persepsi negatif yang mengatakan kawasan pencawang bervoltan tinggi ini memberi kesan dari segi kesihatan penduduk. Namun kalau dilihat pada garis panduan ataupun dari kajian-kajian yang dilakukan, kesan terhadap pencawang elektrik bervoltan tinggi adalah lebih rendah berbanding penggunaan barang-barang elektrik yang berada di kawasan rumah sendiri. Fakta ada yang mengatakan bahawa gelombang yang dihasilkan adalah lebih rendah berbanding penggunaan pengering rambut atau penggunaan ketuhar gelombang mikro. Okay. Ke mana kita ni? Kita balik studio lah. Kita buat kerja. Alright, bos. Alright. Cik Rafi, pencabar kita, Presiden Aslar, Alhamdulillah. mencemar duli. Begini. Terima kasihlah jemput. So macam mana kita tengok kita punya tapak tadi, taman permainan dekat Kampung Pandan Luar tadi. So kita pun dah amati dah kawasan tu. Kita start dengan Cik Rafi lah. Ada pendapat apa-apa yang boleh dikongsi secara tak langsung, kita buat sintesis lah berkenaan dengan yang benda yang bakal kita design nanti. Saat ini sebenarnya tapak tu sendirilah dia very significant lah kepada orang Kampung Pandan Luar. Mana dia ada historical value dia, ada momen Nostalgia tu kan? Yes, Ada betul, nostalgia kan? nostalgia. Dan sebagai center point untuk kawasan neighborhood ataupun komuniti itu sendiri. Secara terus terang, tempat tu memang di mana aku membesar lah. So banyaklah benda yang aku belajar daripada tempat tu. Macam bersukan, untuk pertama kalinya kita jumpa kawan-kawan baik kita, senang cakap homies kita lah kan. Yelah, betul lah. Macam maksudnya mana-mana budak pun, kawasan playground, taman, kawasan padang yang mana tempat dia develop, dia create dia punya experience tu kan. Salah satu tempat ni sebenarnya yang menghidupkan tempat tu adalah kanak-kanak tu sendiri. Betul? Betul, setuju? Sebab kadang-kadang adults ni biasanya lah dia ada banyak sentimen lah dalam diri kan. Senang cakap, dari segi potensi tu dia tak ada masalah lah. Okay. Dia sendiri adalah merupakan titik tumpuan untuk orang start nak keluar daripada kawasan tu, pasal dia ada public transport. So orang keluar masuk, dari segi masalah pengangkutan tak ada masalah sepatutnya. Kawasan sekitar tu, kita ada dengar ketua kampung kata kawasan ni sepatutnya jadi tempat kalau orang nak buat kenduri kahwin ke, macam dia nak buat mesyuarat sendiri, dia tak ada kualiti ruang luaran ataupun outdoor space tu. Yep, yang boleh dia jadikan multi purpose lah. Yang best di kawasan ni, kawasan dia space dia memang relate dengan kawasan kejiranan, titik tumpuan untuk masyarakat kat situ lah. Tu yang shock tu sebenarnya. Strategik lah kira. Strategik sangat. Lah dia pun boleh kata center lah dalam KL ni kan. Satu-satunya kawasan hijau yang ada dan digunakan oleh untuk budak-budak tu sementara pergi ke sekolah ke apa, pergi lepak situ kan. Cuma dia tak jadi satu core space untuk komuniti kan, especially yang masih sangat bergantung kepada public transport punya facilities kan. So bagi aku, garis panduan reka bentuk yang pertama sekali kita kena create traffic calming lah. Kalau tanya aku lah kan, even kita tak pernah pergi satu tempat tapi kita nampak kanak-kanak bermain kat situ. Dia adalah simbol kepada banyak perkara. Dia simbol kepada safety, dia simbol kepada masyarakat kat situ bergaul kan. Sebenarnya aku lebih risau tentang space yang ada untuk budak-budak ni. Ada satu Piaget teori, dia mengatakan tentang 4 kategori pembelajaran bagi kanak-kanak yang berlaku semasa dia bermain. Jadi macam kita melihat budak-budak main ni main saja. Sedangkan tak, mengikut Piaget teori ni, dia setiap jenis permainan dia ada dorongan kepada beberapa jenis development, especially dari segi learning lah. Dia tu dikelilingi oleh satu betul depan rumah haji ketua kampung kita. So dia boleh lihat, lepas tu ada peniaga jual depan tu kan. Tepi-tepi tu rumah
rumah tu. So Jadi dari segi keselamatan visual tu dah ada orang jagalah budak-budak ni. Tak ada hal lah kan. Cuma dari segi kita kena tambah input dari segi reka bentuk lah. Tackle yang kita punya apa tu access kita itu pengangkutan awam, itu je kan. Aku bayangkan bila sampai dekat site tu adalah bila kaitkan dengan Din punya teori, bagaimana kita nak attract balik ataupun tarik generasi baru ni yang mana dia banyak bergantung kepada penggunaan teknologi, kan? Ataupun kata permainan yang bersifat teknologi kepada ruang kawasan yang berada di luar. And of course, persoalan dia adalah kualiti design reka bentuk yang macam mana sebenarnya kita nak buat. Yalah, benda tu boleh diperhalusi lah kan. Tapi secara kasarnya maknanya children ataupun kanak-kanak punya interaksi sosial tu kita kena highlight lah dalam reka bentuk kita tu. Ya, betul, setuju. Alhamdulillah sampai dah. Kita jangan suka dulu. Aduh. Ada banyak lagi kerja kita nak buat ni. Hai, ada lagi? Adalah, habis design siapa nak buat? Yalah, sembang-sembang tak guna kalau tak conteng atas kertas. Betul lah. Penat aku lobby tadi nak bagi dapat aku menang. Benda senang je, tak ada hal lah. Yalah. Okey. Jom. Kejut Apa dia yang kecoh sangat ni? Kami ada buat projek dekat Kampung Pandan buat green community space. Itulah duk bincang-bincang pasal approach design, apa aspek design yang kami nak buat nanti. Oh, community design lah ni. Okay, community design ni kalau boleh, yang paling utamanya kita utamakan community benefit. Itu maksudnya bukan kehendak kita design tu, tapi kehendak community tu. Jadi barulah tempat tu dia rasa tempat tu dia punya dan dia dapat benefit daripada apa yang kita design. Yang keduanya, yang pentingnya macam sense of place. Sense of place ni macam suasana setempat tu. Place di tempat ni ialah satu ruang yang ada karakter. Kalau ruang tu tidak ada karakter, dia panggil spacelessness. Space yang tidak ada karakter. Bila space tu ada karakter, kita panggil dia place. Jadi sense of place ni yang penting. Jadi selain daripada community benefit, kita mesti angkat balik sense of place tu. Dan untuk seterusnya, kalau kita ada sense of place, kalau tak ada environmental fitness, tidak ada alam sekitar yang sesuai dengan dia, maknanya kita tak sampai juga kita punya design. Jadi environmental fitness ni sama ada dari segi keselamatan, CPTED itu. Ada tempat tu pula mestilah ada suasana. Kalau kita design community tu, kalau untuk budak-budak kita adalah explorative space, kita ada adventure budak-budak untuk dia punya imagination dan sebagainya. Tapi yang last kali yang pentingnya ialah sustainability. Macam kita buat satu benda tapi hanya dipakai sekejap je. Jadi kita nak tempat tu biar ada sustainability. Untuk tempat tu terus digunakan secara sustainable. Jadi ada community benefit, ada sense of place dan ada environmental fitness, lepas tu sustain lah tempat tu. So saya rasa macam tu je lah. Menarik tu. Baik tak ya? Kenapa you tak terfikir tadi? Aku hampir nak cakap. Terima kasih ya. Sorry buat bising. Bagi kata orang, kalau tak kenal maka tak cinta. Itulah yang kita pegang selama ni. Jadi kebanyakan daripada masyarakat yang ada di tempat ni, dia kurang menghargai atau menghayati ruang bandar di Taman Permainan Jalan 2 Kampung Pandan. Jadi oleh itu, penerapan terhadap penyerahan ruang sosial tu adalah penekanan dalam reka bentuk yang telah aku buat. So, aku gunakan konsep rhizome. Rhizome ni aku ambil daripada pandan tu lah. Jadi, ianya tidak bersifat kelompok tetapi dia melata, yang mana aku terapkan dalam reka bentuk aku ni dengan penerapan perhubungan antara 4 kawasan utama, iaitu daripada Masjid Ar-Rahimah pergi ke kawasan persimpangan taman permainan tersebut. Kedua adalah taman permainan itu sendiri dan ruang yang berdekatan dengan pencawang TNB di bersebelahan dengan Padang Mas. Aku cuba menerapkan
ukhuwah bagi perhubungan di antara institusi perumahan high rise dan juga penduduk kampung, yang mana dia akan create satu continuity dalam perhubungan tersebut. Jadi penekanan yang cuba aku terapkan adalah, nombor satu sekali, aku letakkan stesen bas di kawasan berdekatan dengan Pandan Mas, yang mana stesen bas ni dia juga menjadi ruang transit. Jadi perhubungan tu dapat berlaku kesinambungan dalam penggunaan ruang. Yang keduanya, aku menerapkan keselamatan trafik. Untuk taman permainan ni, aku menerapkan traffic calming secara istimewanya untuk keselamatan kanak-kanak bermain. Selain daripada memperlahankan kenderaan, aku juga membentuk barrier yang semula jadi dalam bentuk earth mount dan juga change of level. Jadi kalau berlaku sebarang masalah, dia akan menghentam natural barrier ni dulu. Dan yang ketiga adalah alatan-alatan permainan yang aku terapkan ni kebanyakannya adalah cuba untuk mencetuskan kreativiti kanak-kanak. Kita create sense of adventure ataupun sense of exploration, biar kanak-kanak ni bereksplorasi dalam gaya permainan mereka. Dan yang terakhir adalah aku membuatkan kawasan ni lebih fleksibel, kerana kawasan ni sebenarnya adalah sangat strategik untuk acara-acara komuniti. Jadi di bahagian utara reka bentuk taman aku ni lebih horizontal dan juga dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan elektrik dan air secara embedded kepada struktur-struktur langskap kejur dia, supaya ianya dapat memberi faedah apabila kita melangsungkan sebarang acara untuk komuniti. William H. White pernah kata, what attract people most, it would appear, is another people. Cantik kan statement ni? Orang ni sebenarnya penting tau dalam satu-satu ruang. Dengan adanya orang lain akan rasa lebih selamat, akan rasa lebih tenteram, akan rasa lebih diraikan. Konsep saya mudah saja. Laman kita, bila kita sebut kita, semua orang ada tanggungjawab dalam ruang yang ada. Dalam konteks ni, saya nampak ada satu golongan. Golongan ni kalau kita penuhi keperluan dia, semua orang akan happy. Siapa golongan ni? Kanak-kanak. Kanak-kanak penting. Sebab kadang-kadang, kanak-kanak yang akan menyatukan ibu bapa. Dalam design saya lebih menekankan iaitu yang pertama, ruang yang fleksibel. Reka bentuk yang saya buat dia lebih terbuka sebab kita nak mengurangkan halangan dalam, jadi ruang ini akan jadi lebih fleksibel. Yang kedua adalah keharmonian laluan dan juga aktiviti. Dalam kita punya kawasan tapak, kalau boleh saya tak nak laluan antara pejalan kaki dan juga kanak-kanak yang bermain berlaku dalam tempat yang sama. Paling utama, kita takut kita hilang prioriti kanak-kanak pada ruang tersebut. Jadi apa yang saya buat adalah pejalan kaki akan lebih fokus berjalan di luar kawasan tapak. PHJ mengkategorikan 4 kategori ransangan minda kanak-kanak semasa mereka bermain. Yang pertama, sensori motor. Peringkat sensori motor ni berlaku di antara umur baru lahir sehingga 2 tahun. Kanak-kanak pada usia ini akan lebih teransang dari segi ransangan deria mereka. Kombinasi antara warna-warna prima yang ada pada paving yang saya sediakan, biru, merah dan kuning. Kita nak hasilkan ransangan deria bagi kanak-kanak ini. Peringkat kedua, pre-operational stage. Berlaku antara usia 2 hingga 7 tahun. Kanak-kanak pada usia ini lebih mendapat rangsangan dari segi imajinasi. Reka bentuk yang diterapkan perlulah bersifat simbolik. Contohnya dalam reka bentuk saya menyediakan ada satu struktur yang bersifat spiral. Setengah kanak-kanak dia melihat objek spiral ni bukan sebagai ular. Ada yang nampak sebagai naga, ada yang nampak sebagai kereta api. Jadi kita biarkan pencambahan minda mereka yang menentukan objek tu sebenarnya apa. Peringkat ketiga, Piaget kategorikan sebagai Concrete Operational Stage. Berlaku antara usia 7 hingga 11 tahun. Rangsangan mereka paling cerdas, paling tinggi adalah terhadap logik. Contoh dalam reka bentuk, saya letakkan satu ketinggian yang berbeza antara gelongso dan kawasan permainan umum. Dan peringkat terakhir adalah peringkat keempat, Piaget kategorikan sebagai Formal Operational. Berlaku antara usia 12 tahun ke atas. Rangsangan mereka lebih kepada rangsangan abstrak. Okey, bercakap pasal rangsangan abstrak ni, saya pun ada pengalaman dulu. Dulu masa belajar karate, guru saya suruh saya cat rumah dia macam ni, atas bawah, atas bawah. Saya ingat pasal apa? Rupanya apa yang dia ajar tu, ni, bagi tangan ni jadi kuat. Nama guru saya Miyagi Sensei. Itu Karate Kid tu. Engkau apa yang kau tahu? Ya je. Nah.
Dunia ni kalaulah dia rosak sekali dah, dia tak akan boleh putar balik. Pendekatan kawan ni ataupun idea kawan yang akan diterapkan, dia abstrak daripada terma ecological fitness. Reka bentuk kawan bahagian kepada dua bahagian. Konsepnya ataupun penerapan idea ini datang daripada terma kontemplatif. Kontemplatif ni bermaksud mudah, aman, tenang dan paling penting dia bersifat mendamaikan. Okey, baiklah. Reka bentuk ni tidak akan meninggalkan kesan buruk kepada komuniti setempat, kepada alam sekitar dan berbagai lagi. Saya akan highlightkan isu ataupun sintesis yang telah saya dapat di kawasan kajian lah. Saya dapat melihat kepada dua benda. Yang pertama adalah dari segi aspek keselamatan. So rata-rata penduduk dia mengatakan yang keselamatan tu sangat-sangat penting di kawasan tempat tu. Kekuatan reka bentuk kawan ni, kawan bahagian kepada dua perkara. Yang pertama adalah ia mestilah tidak meninggalkan kesan pencemaran kepada kawasan komuniti dan juga penduduk setempat. Okay, pencemaran ni kita boleh katakan iaitu pencemaran bunyi dan juga bau lah. Yang kedua, perkara yang memberi kekuatan kepada reka bentuk saya ni adalah self-belonging. Rob Cryer, dia pernah sebut reka bentuk ni haruslah mempunyai hubungan ataupun hubung kait ataupun simbiosis antara manusia dan juga alam sekitar. Apabila ada sifat tersebut, maka terjadilah terma sense of belonging di tempat tersebut lah. Maka reka bentuk yang saya terapkan mestilah menjadi keperluan kepada komuniti sekitar kawasan tersebut. Secara tidak langsung, reka bentuk kawan ni akan meminimalkan dua benda. Satu, penyelenggaraan dan pengurusan landscape. Yang kedua adalah ketahanan dan daya saing sesuatu objek ataupun kita punya any material dekat tapak tu yang saya cadangkan, dia akan lebih bersifat lebih tahan lama. Okey, baiklah. Untuk menjawab kepada penyelesaian kepada traffic movement ni, reka bentuk kawan adanya menyediakan dua kawasan berbentuk memperlahankan kenderaan, yang mana cadangan kawan adalah kita menyediakan road bump di antara kawasan utama kita dan juga bersebelahan dengan kawasan cadangan reka bentuk untuk bas hub saya lah. Komuniti ataupun kanak-kanak ni dia akan lebih rasa selesa jika berada di berhampiran dengan kawasan taman kita. Pertama yang dilihat tentang kekuatan Kampung Pandan tu sendiri, yang mana dia memperlihatkan aktiviti komuniti tu dalam konteks yang sangat besar. Cadangan idea yang saya tengahkan adalah melihat betapa pentingnya aktiviti komuniti itu sendiri. Momen ataupun itu yang kita katakan sebagai konsep bagi reka bentuk ini adalah pentingnya dalam komuniti itu mempunyai satu ruang lanskap ataupun ruang aktiviti yang lebih menonjol. Apabila dikatakan tentang momen ataupun kenangan, sebenarnya bukanlah hari-hari yang kita sering ingati, tetapi semestinya kenangan itu yang sebenarnya yang menjadi ingatan utama kita. So, tiga perkara yang penting sekali yang menjadi asas pada reka bentuk itu adalah, yang pertama, ruang seberguna itu adalah penting mengikut keperluan perbezaan umur dan juga kegunaan aktiviti. Yang kedua adalah bagaimana ruang yang disediakan adalah bersifat eksploratif. Eksploratif yang dimaksudkan dalam reka bentuk ini adalah dari segi pemilihan bahan, dari segi penyediaan ruang dan juga sekali lagi saya tekankan adalah penggunaan ruang itu sendiri. Yang ketiga adalah konservasi. Sebenarnya ruang yang sedia ada yang berfungsi dengan baik cuma memerlukan pembaharuan yang sedikit saja. Karakter yang mementing, karakter tumbuhan yang sedia ada di tapak itu juga sebenarnya menunjukkan ciri utama tentang kawasan berkenaan. Sebagai contoh, di kawasan tapak terdapat pokok batai laut yang mana pokok itu adalah pokok yang telah matang. Jadi ketiga-tiga benda ini adalah penting apabila dia saling berhubung kait, berfungsi dengan baik, dan ini yang sebenarnya akan menjana semangat komuniti itu yang lebih tinggi. Saya pilih yang ni because dia peka on all the ages of the people dekat community sini. Overall, I agree with what dia decide. Ini attract budak-budak umur yang 2 to 7 years old tu. And I suka pakai fencing ni. Because banyak budak-budak lari keluar, kita observe. Sebab kita rumah kita depan pintu, kita nampak. Dia punya structure memang kalau kita tengok memang cantik lah. Tersusun dengan ada wakaf dia, tempat riadah dia kan banyak. Kalau kita perhatikan, yang lain tu saya perhatikan tak ada pasang lampu tau. Tapi yang ni memang ada lampu. Mana dari segi keselamatan waktu malam, dia tak ada gelap lah. Ini saya rasa memang sesuai lah, okey lah. So saya pilih dua sebenarnya daripada 4 proposal. So yang bila saya tengok yang konsep yang momen ni,
Dia punya konsep very interesting. Design ni yang paling mudah untuk di-implement berdasarkan kepada bajet dan juga design constraint dan juga kawasan taman ni sendiri. Tetapi ada juga kekurangan di sini di mana perlu ada penambahbaik daripada segi safety. Yang kedua ialah laluan yang ada konflik tu. So dia kena ada penambahan daripada segi jalan ni lah, drop off untuk bas dan juga perimeter daripada segi safety. Saya rasa design ni memang mudah untuk kita implement dan boleh accept sebab dia cater untuk kanak-kanak, orang tua dan pelbagai kaum. Okay, so design yang kedua ni, konsep dia ruang sosial. Design dia very interesting. Space yang dia provide untuk aktiviti kerajaan community. And then yang very interesting about this konsep, dia punya pembahagian ruang tu. And then macam mana dia peletakan daripada segi safety at the perimeter dan juga dia soft daripada segi konflik kat jalan ni. Okay, cuma saya rasa dekat dalam design ni dia punya kekurangan ialah apa tau? Orang tua-tua ataupun orang umur 30 ke 40-an, dia nak juga exercise tau. Antara empat ni dia tak provide pun exercise macam apa parkour outdoor gym kan yang diorang boleh guna pakai. Orang kampung. Saya bersyukur di Kampung Pandan ni terkenal dengan Yotofu. Saya akan belanja kru kita Yotofu lah. Memegang janji yang dulu pernah kita sepakati. Kita di sini membina nostalgia.